kita mesti kembali bersatu menjadi satu kekuatan dan bangun semula seperti dulu, membolehkan kepimpinan negara kita berjuang bersungguh-sungguh. Hari ini hasil dari perjuangan yang ada, kita mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Penghidupan kita lebih baik di mana-mana saja. Saya lalu di sini dan di sana, rumah-rumah kayu telah berganti rumah-rumah batu. Kemudian asas yang telah kita asaskan perjuangannya masa dulu telah dapat dinikmati oleh orang luar bandar, kawasan pendalaman, Solok dan desa. Perjuangan ini harus diteruskan seluruh negara kita di mana-mana saja rakyat Malaysia berada di kawasan pendalaman, baik di negeri-negeri Sabah ataupun negeri Sarawak. Hadirin hadirin rahmati sekalian, kerana itulah maka kita amat bersyukur hari ini kita mendapat seorang pemimpin Perdana Menteri yang amat dan berhormat, Datuk Seri Najib, yang telah mengambil alih tampuk pemerintahan negara kita sejak selepas pilihan raya yang ke-12 dulu, yang telah melihat betapa kedudukan kita tidak begitu menjadi kokoh, tidak sekuat dulu, menjadi kucar kacir selepas pilihan raya yang ke-12. Apabila beliau diberi peluang untuk mentadbir negara sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, kita dapat melihat harapan baru mula terserlah. Kita dapat lihat bahawa harapan untuk kita lebih kokoh dan maju telah dapat disusun dan diatur dan dirancangkan dengan begitu baik dan dengan begitu teliti sekali. Kalau selepas pilihan raya kita rasai ragu-ragu, kita tidak rasa bahawa ada satu keyakinan bahawa masa depan negara kita, generasi kita, rakyat Malaysia, ya, kerana kedudukan yang tidak menentu, keduduk kestabilan politik yang sudah hambar, yang telah diperkotak-katikkan. Kita lihat bahawa suasana ekonomi dengan cengkaman kegawatan ekonomi dunia, kita melihat bahawa keyakinan pelabur-pelabur terhadap negara kita ini makin meleset. Perniagaan menjadi mengecut. Orang tidak berani berbelanja. Pelabur-pelabur tidak mau juga berbelanja. Akhirnya kita hampir mendapat satu kecelakaan yang amat besar selepas pilihan raya ke-12 yang telah lalu. Alhamdulillah, Datuk Seri Najib dengan kebijaksanaan kepimpinannya, dengan pemimpin-pemimpin pada peringkat pusat negeri dan juga pada peringkat akar umbi, telah dapat menyusun langkah kita secara tertib, sistematik untuk merubah, untuk restorasi, memulihkan balik apa yang telah dihancurkan oleh perakus-perakus kuasa ini semasa pilihan raya yang ke-12. Maka beliau telah menyusun langkah-langkah yang jelas kepada kita. Yang pertama, memperkenalkan gagasan Satu Malaysia. Gagasan Satu Malaysia yang menekankan perpaduan nasional dan keharmonian kaum sebenarnya adalah gagasan lama yang telah diperjuangkan sebelum kita mencapai kemerdekaan dulu. Telah diperjuangkan perkara ini oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman, oleh Allahyarham Tun Abdul Razak dan seterusnya Perdana Menteri yang lain. Tetapi masa yang amat berhormat Perdana Menteri ini, dia membuat rebranding. Macam kita nak jual produk lah, produk lama kita cat balik, kita tahu dia punya label cantik-cantik, kasih dia kilat, kasih dia ni, jadi dia nampak macam baru. Jadi gagasan perpaduan nasional melalui konsep atau gagasan Satu Malaysia ini, alhamdulillah nampaknya penerimaan makin baik. Kita mula merasa yakin, kita merasai di dalam hati, jiwa kalbu kita rasa menjadi rakyat Malaysia dengan lebih lagi kasih sayang dan cinta kepada negara, kepada perjuangan bangsa kita, pada masa depan yang cemerlang dan gemilang yang telah diasaskan atas perancangan yang teliti yang telah dibuat oleh kepimpinan negara kita. Kerana itulah maka alhamdulillah kita melihat bahawa gagasan ini telah dapat mengatasi segala perkara yang telah pun diporak-perandakan oleh parti-parti pembangkang atau perakus-perakus kuasa dalam pilihan raya. Orang-orang Tionghoa, orang-orang India, Kadazan, Iban, orang Melayu, sekarang kita rasa bahawa kita jadi rakyat Malaysia
yang bersatu padu, yang tidak lagi menekankan perbezaan kita, menekankan persamaan kita, menekankan bahawa apa yang lebih penting berjuang kita melihat masa depan, kita memberikan jaminan hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera kepada cucu-cucu kita yang akan datang. Datuk Seri Najib memperkenalkan dasar reformasi liberalisasi pemerintah ataupun kerajaan, delivery system, sistem penyampaian. Berarti dia nak melihat bahawa pegawai-pegawai kerajaan kita termasuk pegawai-pegawai RISDA atau pegawai apa sekalipun, termasuklah penghulu kita, bahawa mereka benar-benar memerah tulang urat mereka untuk berkhidmat demi kepentingan rakyat. Tiada ada tempat nak menyuruh lagi supaya dapat berlaku curi tulang. Diberikan KPI kepada setiap pegawai-pegawai tinggi kementerian, agensi, bahawa pencapaian mesti dicapai pada tahap yang tertentu, ianya dipantau dan dikuatkuasakan. Semua orang mesti bekerja untuk rakyat. Semua orang mesti bekerja bagi memastikan apa yang telah rancangkan itu terlaksana mengikut proses yang telah ditentukan secara jujur, ikhlas, transparent dan juga accountable. Kerana itulah maka hari ini kita dapat satu rasa bahawa pegawai-pegawai kerajaan kita alhamdulillah makin committed untuk melihat bukan saja KPI mereka tercapai, tapi mereka memang sesungguhnya ikhlas untuk berkhidmat, kerana mereka faham bahawa perkhidmatan yang mereka berikan ini satu fardu kifayah. Kerana perkhidmatan yang pengorbanan diberikan oleh pegawai-pegawai kerajaan kita kepada rakyat ini menjadikan orang lain senang hidup adalah satu fardu kifayah, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Kalau dia ikhlas mencari keredaan Allah, kalau dia tak ada taklidkan untuk mencari keredaan lainlah. Tapi kita faham perkhidmatan awam kita, perkhidmatan awam yang terbaik, salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Datuk Seri Najib juga memperkenalkan lepas daripada itu model ekonomi baru. Kita ada macam-macam model ekonomi sebelum daripada ini, termasuklah dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, dasar pembangunan wawasan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kita melihat kebijaksanaan yang amat berhormat Perdana Menteri kita hari ini ialah memperkenalkan model ekonomi baru. Satu langkah berani yang paling ke depan, yang mengambil risiko pada dirinya untuk memastikan bahawa ekonomi Malaysia ini dapat dikeluarkan dari cengkaman dan perangkap ekonomi berpendapatan rendah dan pendapatan sederhana. Datuk Seri Najib mengisytihar bahawa dengan model ekonomi baru, beliau nak membawa negara kita pada tahap ekonomi berpendapatan tinggi. Ini risiko bagi seorang pemimpin, sampai lebih-lebih lagi bagi seorang politik, bahawa dia menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi dari satu ekonomi yang boleh diaktifkan atas sumber-sumber yang kita miliki, bukan lagi melalui projek-projek fizikal. Memang ada projek fizikal, tetapi lebih mengutamakan kepada kebolehan, kemahiran, kemampuan rakyat Malaysia melalui penguasaan teknologi kita. Dengan adanya kreativiti kita, dengan adanya inovasi kita, kerja yang lebih canggih seperti ini daripada kerja fizikal biasa akan membawa jauh lebih tinggi pendapatan yang diterima. Ini modalnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pendapatan rakyat Malaysia tinggi pada tahap ekonomi berpendapatan tinggi, jadi pendapatan tinggi dari 7,000 Amerika kepada 15,000 seperti di Singapura, seperti di Hong Kong, seperti di Korea, seperti di Taiwan, tentulah sasaran besarnya rakyat. Rakyat itu adalah kita, dan kitalah bagi mereka yang dapat merealisasikan model ini menjadi kenyataan, yang berusaha, yang mempunyai daya saing, yang boleh ke depan, yang ada kemampuan, yang menguasai ilmu, dia akan mendapat manfaat yang tinggi daripada model ini.